Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke-63. Tajuk baru iaitu Babul Mashi. Babul Mashi alal Khuffaini. Babul Mashi alal Khuffaini. Bab menyapu atau mengusap atas dua sarung kaki. Disebutlah khuf atau kalau dua khuffaini. Kalau satu khuf, itu mana sarung kaki. Ini masih lagi sebenarnya berkaitan dengan wudu. Orang yang memakai kasut atau sarung kaki, bagaimana dia punya hukum kalau mengambil wudu. Baik, kita teruskan hadis yang ke-63. Boleh seorang baca hadis 63. Silakan seorang. Baca mana pun tak apa. Minta seorang baca. Mari saya baca Ustaz. Okey, sila. Sila. Hadis 63 dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya pernah berserta Nabi SAW, lalu ia berwuduk, lantas saya tunduk untuk membukakan dua sarung kakinya. Maka sabdanya, biarkanlah keduanya, kerana aku masukkan kedua-duanya di dalam keadaan kakiku kedua-duanya bersih. Lalu ia usap atas kedua-duanya. Muttafaqun alaih. Ya. Muttafaqun alaih itu maknanya hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim tapi disepakati. Mana ulama-ulama lain ada sepakat. Baik, hadis 63. Catatkan hadis 63. Ya. Hadis sah. Matan, orang yang memakai sepatu dalam braket penutup kaki. Dalam braket penutup kaki. Di waktu berwudu boleh mengusap di atas tutup kakinya sahaja. Boleh mengusap di atas tutup kakinya sahaja. Koma, di bahagian bawah cukup hanya digosok di atas tanah. Kemudian dalam braket, tidak usah dicabut, koma, langsung dibawa untuk solat. Tutup braket. Hukum sunnah mengusap di atas sarung kaki. Hukum sunnah
mengusap di atas sarung kaki. Baik, berdasarkan hadis ini, kalau orang pakai sarung kaki ataupun pakai kasut, contohnya dia berjalan, biasanya kalau askar-askar ni, dia nak mencabut nyawa kasut ni sukar lah sebab ni banyak tali yang nak dilepaskan. Ni. Jadi bagi mereka, tak perlu cabut kasut dia. Syaratnya, dia waktu masukkan kaki itu bersih. Ya. Mana bersih itu tidak ada najis. Jadi bila nak solat, kalau seandainya ada apa-apa yang tidak menyenangkan di tapak kaki, ya gosokkan saja di tanah, ya sehingga ia hilang. Gosokkan saja. Ketika berwuduk, dia sapu saja atas ya sarung kaki tadi atau atas kasut tadi. Sapu sebelah atas, bukan sebelah bawah ya. Sebelah atas. Itulah cara ya berwuduk kalau seandainya dia memakai sarung kaki. Itu kasut ya. Kalau stokin juga dikira sarung kaki. Kalau seorang yang pakai stokin, dia tak nak cabut stokin dia, ya, dia boleh sapu atas stokin saja. Ya. Sapu air yang ada dalam tangan, ya, dia sapukan saja, bukan makna kita basahkan. Kita sapukan saja atas stokin tu. Tapi ada tempoh hari dia yang diterangkan nanti ya, hadis selanjutnya. Baik ya, sambung hadis 64. Teruskan tahu. Dan bagi 4 daripadanya kecuali Nasa'i, bahawasanya Nabi SAW mengusap sebelah atas sarung kaki dan sebelah bawahnya, tetapi di isnadnya ada kelemahan. Ya. Hadis 64 catatkan hadis lemah. Matan, di sebelah atas dan bawah sarung kaki harus diusap. Harus diusap. Hukum ada A dan B ya. A, sebenarnya yang wajib hanya mengusap di sebelah atasnya. Saya ulang ya. Sebenarnya yang wajib hanya mengusap di sebelah atasnya. B, ini B pula, tidak wajib mengusap pada sebelah bawahnya. Tidak wajib mengusap pada sebelah bawahnya. Ini ya, hadis yang kita baca ni adalah berdarjat dhaif, lemah. Dia kata sapu atas bawah. Ya, sedangkan hadis sahih menerangkan atas saja. Ini pula atas bawah suruh usap. Ya. Jadi ya, kerana hadis ini lemah atau dhaif, maka kita mengambil hukum A saja. Iaitu sebenarnya yang wajib hanya mengusap di sebelah atasnya. Itu manalah tahu ada orang mengusap atas bawah. Jadi sebenarnya dia baca di dhaif. Ya. Jadi ini ada dhaif. Diterangkan supaya kita tahu dan kita tidak mengamalkannya. Baik, sambung 65. 65 dari Ali bahawasanya ia berkata,
Kiranya agama itu dengan fikiran, niscaya mengusap sebelah bawah sarung kaki lebih utama daripada sebelah atasnya. Dan sesungguhnya saya lihat Rasulullah SAW mengusap sebelah atas dua sarung kakinya. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dengan isnad yang hasan. Ya, catatkan ya. Hadis yang ke-65. Hadis mauquf. Mauquf. Mim waw qaf waw fa. Mauquf ya. Kemudian teruskan matan dia. Mengusap sebelah atas sarung kaki. Mengusap sebelah atas sarung kaki. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis yang ke-65 ini berdarjat mauquf. Mauquf ini berkaitan waqaf, berhenti. Mana dia terhenti dia sampai kepada Ali. Sebab cakap ni bukan cakap Nabi. Cakap Ali. Ya, bukan cakap Nabi. Jadi sebab itu disebut mauquf, mana dia terhenti kepada sahabat. Ya, kecuali kalau Ali kata dia telah bersabda Rasulullah SAW. Ya. Tapi ni kata Ali. Tapi kata Ali ni memang ya perlu dijadikan pengajaran. Dia kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalaulah agama itu ikut fikiran, lakana asfalul khuffi aula. Nescaya adalah ya sebelah bawah lebih utama disapu minal a'la daripada yang atas. Faham tak? Kalau agama ikut akal, ikut pikiran kita, ya kalau ikut logik, bahasanya ikut logik, yang kotor mana? Yang kotor bawah. Ya, kalau ikut akal, tentulah kita sapu sebelah bawah. Tapi, ya, sebenarnya disapu sebelah atas. Sebab, katanya, aku lihat Rasulullah SAW, dia menyapu atas kasutnya. Ya, atas sarung kakinya. Sebelah atas. Nampak tak? Jadi, sebab itu, ya, jangan kita, agama ni kita ikut logik. Bila kita ikut logik, ya, akibatnya macam itulah. Ya. Itu kata Ali. Yang kotor mana? Yang kotor ialah sebelah bawah. Tapi aku lihat Rasulullah SAW, dia tak sapu bawah, dia sapu atas. Kan? Itu dia punya keindahan kata Ali itu. Ya. Sebab itu kita agama jangan ikut logik. Samalah kalau kita pikirkan begini. Ya. Kita terkentut. Ya, batal wuduk kita. Tapi kenapa yang disapu muka, tangan, kaki, tak ada yang keluar kentut tu disapu? Ya, ataupun ya dicuci. Ya. Jadi itu dikatakan agama jangan ikut logik. Kalau ikut logik memang banyak tak logik. Ya. Jadi agama ya ta'abbudi, taat sahaja. Ya, ta'abbudi, jangan kita bangkang. Ya. Ini agama, ya. Agama kita kena ta'abbudi, taat sahaja. Sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh Rasul. Baik, hadis yang ke-66 ya. Silakan teruskan. 66. Dari Syafwan bin Asal, ia berkata adalah Nabi SAW menyuruh kami apabila kami sebagai musafir bahawa tidak usah kami buka sarung-sarung kaki 3 hari dan 3 malamnya lantaran berak dan kencing dan tidur, kecuali lantaran janabat. Dikeluarkan dia oleh Nasa'i dan Tirmizi dan lafaz itu baginya
dan oleh Ibnu Khuzaimah dan kedua-duanya mengesahkan dia. Ya. Baik. Hadis 66. Hadis 66 hadis sah. Matan dia, di dalam musafir dibolehkan mengusap atas sarung kaki selama 3 hari 3 malam. Kecuali bila mandi janabah. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini ya hukum yang menunjukkan hari ya. Kita boleh menyapu kita punya hoof ya selama 3 hari. Lepas tu kita kena buka. Ya, kecuali ya janabah ya kita kena buka juga ya. Jadi dalam masa 3 hari kita tidak boleh ya menggunakan sarung kaki yang sama. Jadi ya kita kena ganti. Kalau kita kena ganti sarung kaki lain, ya kita kena masa dia 3 hari lagi. Macam tu. Jadi dia punya tempoh 3 hari sebab 3 hari dah memadai lah. Kalau tak dibuka kat kaki, ya bau dah semacam lah. Ya. Jadi sebab itu 3 hari. Ya. Jadi kalau kita ni negeri sejuk ni, ya kita pergi negeri sejuk, ya nak ambil wuduk pun ya punya susah. Jadi kalau kita buka stokin lagilah tak tahan. Jadi kita pun sapu atas stokin. Tapi syaratnya 3 hari. Lepas tu dapat 3 hari tukar stokin lain. Tukar stokin lain. Macam tu. Jangan stokin yang sama. Stokin yang kita buka tu kita boleh cuci ke. Tukar stokin baru. Dia 3 hari 3 hari macam tu. Jadi hal ini juga orang telah silap meletakkan tempoh musafir. Jadi musafir ni katanya 3 hari je. Itu yang orang silap. Ya. Sebenarnya yang 3 hari itu kalau kita pakai hoof, pakai sarung kaki saja 3 hari. Musafir kita, ya tidak ada hadnya selagi kita belum balik. Ya. Kita boleh buat jamak qasar selagi kita belum balik. Orang salah anggap yang 3 hari itu ialah pakai hoof. Kena buka. Tu kalau hoof lain pula. Macam tu. Jadi jangan salah anggap ni sehingga menyusahkan kita. 3 hari dah habis dah musafir kita. Jadi musafir cukup 3 hari je. Lepas tu tak boleh. Salah tafsir. Ya. Yang 3 hari ni pakai hoof. Ya. Kena faham ya. Okey, teruskan lagi 67, 68. Silakan. Dari Ali bin Abi Talib, ia berkata Nabi SAW tetapkan 3 hari dan 3 malamnya bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Yakni tentang mengusap atas 2 sarung kaki. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Bukan 68, 67. 67. Okey, betul. Baik, 67 ya, hadis sah. Matan. Musafir boleh
Musafir boleh tidak membuka sarung kakinya selama 3 hari 3 malam, koma, sedang bagi yang bermukim hanya sehari semalam, yaitu waktu berwudu cukup mengusap atas sarung kakinya. Hukum sunnah. Jadi dalam hadis ini menerangkan tentang tempo ataupun hari. Kalau musafir, dia hanya dibolehkan pakai khuf tu 3 hari 3 malam. Lepas tu kita kena buka. Ya, kalau nak pakai lagi, pakai yang lain. Bukan khuf yang sama. Pakai yang lain. Dan kalau kita bermukim di tempat sendiri, hanya dibolehkan sehari semalam saja. Contohnya kita pergi masjid, ya, pakai stokin, contoh. Ya, kemudian ya kita dah batal, ambil wuduk, ya, kita boleh tak buka stokin tu. Sapu atas stokin tu saja. Ya. Mana dibolehkan, asal tidak melebihi sehari semalam. Macam itu untuk orang yang bermukim. Ya. Kalau di tempat sendiri itu, ya nak pakai sehari semalam. Ya, contoh tak sehat lah. Ya, tak sehat contohnya. Di rumah pun, kalau tak sehat pun nak pakai stokin. Ya, boleh wuduk. Ya, dengan pakai stokin tadi, tapi sapu ya sekali. Jadi menyapu khuf tadi hanya 1 hari 1 malam saja. Lepas tu dia kena tukar lah. Ya, jangan tak tukar. Sebab kenapa? Beza 3 hari musafir, 3 sehari bermukim. Sebab bermukim ni kan mudah nak menguruskan. Kita di tempat sendiri kan senang nak menguruskan. Kalau kita musafir tempat orang kan susah. Jadi 3 hari itu dah memadai lah. Macam tu. Lepas tu tambahlah, tukarlah lain. Ya. Tukar stokin lain pula. Ya. Kalau di rumah nak membasuh-basuh kan senang. Ya. Di tempat sendiri. Itu dikatakan sehari semalam. Ya. Okey, kita teruskan lagi 68. Dari Tauban, ia berkata, Rasulullah SAW kirim segolongan tentera dan ia perintah mereka mengusap atas asyaib, yakni sorban-sorban dan tasyikin, iaitu sarung-sarung kaki. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahkan dia oleh Hakim. Ya. Hadis 68, hadis sah. Matan, tentera yang berperang mendapat hukum sebagai musafir dan mukim tentang mengusap tutup kepala dan tutup kaki. Hukum
Sunnah. Baik, sunnah tu sunat lah. Baik, bagi mereka yang berserban, ni yang berserban. Ya, setengah orang yang pakai serban. Kalau kadang setengah mereka punya serban tu, susah nak melilit-lilit. Ya. Jadi orang yang pakai serban ni, dia boleh menyapu atas serbannya saja. Tak payah atas rambutnya, tapi atas serbannya. Ini maknanya perintah ini kepada tentera dan juga bukan tentera. Maksudnya kalau tentera dia pakai sarung penutup kepala, contohnya topi besi lah, topi besi, maka dia boleh sapu atas topi besi dia ketika dia berwudu tanpa menanggalkan topinya. Begitu juga orang yang berserban, disebut as-saib, atau amaim. Amaim ni maknanya serban-serban. Maknanya dia yang pakai serban dia boleh sapu atas serban. Sebab itu kadang perempuan mana yang tempat wuduknya terbuka, dia tak payah buka tudung. Dia sapulah atas tudung dia berdasarkan kepada lelaki dia pakai serban. Sebab kadang ada tempat-tempat wuduk ni yang tempat tu terbuka, semua orang boleh nampak. Jadi masalah untuk perempuan. Kalau dia buka tudung, dia buka aurat. Jadi masa tu pula halal buka aurat pula. Jadi silap kita. Jangan buka tudung tu. Kita sapu atas tudung saja. Macam mana lelaki sapu atas serban. Jangan buka tudung. Inilah mana kelonggaran-kelonggaran yang kita tahu tentang bab hukum berwuduk ketika kita memakai sarung kaki atau kita memakai penutup kepala. Bayangkanlah kalau serban macam orang Iran punya serban. Orang kita ni tak nampak lah tebal-tebalnya. Kalau orang Iran serban macam serban orang Bengali. Dia punya lilit dia. Jadi bagi mereka yang macam tu, dia tak perlu buka serban dia, dia hanya sapu atas serban dia. Inilah kemudahan dia. Lagi, sambung lagi. 69. Okey. Dari Umar sebagai mauquf, dari Anas sebagai marfu. Apabila berwuduk seseorang dari kamu dan ia pakai dua sarung kakinya, maka hendaklah ia usap atas keduanya, dan hendaklah ia solat dengan memakai keduanya, dan janganlah ia buka keduanya jika ia mahu, kecuali lantaran janabat. Dikeluarkan dia oleh Daraqutni dan Hakim, dan ia sahkan dia. Hadis 69, hadis sah. Catatkan hadis sah. Matan. Boleh solat dengan memakai khuf. Bracket sarung kaki. Bracket sarung kaki. Sambung lagi, yang hanya diusap pada waktu wudu. Hukum mubah. Maknanya, orang yang memakai khuf, kita tidak terfikir pula, macam sekarang ni kadang orang aksiden, kaki tu bersimin, bersimin. Jadi bagaimana dia nak berwuduk? Mana dia sapu saja atas simin tu.
Yang kaki bersimin itu atas simin di saja. Sapukan saja. Macam tu. Jadi ya, maka ya, dalam zaman Nabi itu tak ada istilah ya aksiden orang bersimin ya. Jadi kita kena kiaskan daripada perkataan huf ni. Mana dia juga ketika itu dia memakai ibaratkan sarung kaki. Jadi dia pakai disapu je lah atas simin tu. Kaki yang bersimin. Atau maknanya kemudahan-kemudahan yang kadang kita letak menilik hadis. Lagi 70. Dari 70 ya. Bakrah dari Nabi SAW bahawasanya ia izinkan bagi musafir 3 hari dan 3 malamnya dan bagi mukim sehari semalam. Apabila ia telah bersuci dan pakai 2 sarung kakinya, bahawa ia boleh mengusap atas keduanya. Dikeluarkan dia oleh Daraqutni dan disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah. Ya, jadi kan hadis 70 hadis sah. Matan ni mana isi hadis ni? Ketika memakai huf untuk berwudu, hendaklah orang itu bersih dari najis. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis 70 juga menerangkan tentang tempoh atau masa untuk orang musafir dan orang yang bermukim. Orang musafir salah satu ayam walayaliyahunna. Maknanya untuk orang musafir 3 hari dan malamnya. 3 hari 3 malam lah bahasa kita. Walil mukim dan bagi yang bermukim yauman walailatan. Bagi yang bermukim 1 hari dan 1 malam. Ini tempoh. Ya. Orang pakai huf. Bukan tempoh orang musafir. Ya. Banyak silap kita. Ya. Kita pegang musafir 3 hari. Kata musafir 3 hari. Itu silapnya. Kita silap memberi tafsiran. Yang 3 hari itu kita pakai huf, kena buka. Musafirnya masih panjang lagi. Mungkin 10 hari, mungkin sebulan. Jadi yang kita pakai huf ni tempohnya 3 hari. Bukalah. Tukar yang lain. Kalau di dalam rumah atau tempat sendiri, 1 hari, 1 malam sahaja. Dan disyaratkan katanya, waktu kita memasukkan kaki kita ke dalam kasut kita atau sarung kaki kita, hendaklah dalam keadaan bersih, tidak ada najis. Itu syaratnya. Lagi, 71. Dari Ubay bin Imarah bahawasanya ia bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengusap atas 2 sarung kaki?" Sabdanya, "Boleh." Ia bertanya, "Sehari?" Sabdanya, "Boleh." Ia bertanya, "Dan 2 hari?" Sabdanya, "Boleh." Ia bertanya, "Dan 3 hari?" Sabdanya, "Boleh." "Dan sebeberapa hari yang engkau mahu." Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan ia berkata, hadis itu tidak kuat. Hadis 71 sebagai penutup tajuk bab menyapu khuf ini, hadis dia lemah. Hadis lemah. Lemah ni gambar. Bracket maklul. Bracket maklul. Jadi mana darjat lemah tu ialah maklul. Matan membolehkan mengusap di atas sarung kaki
tidak terbatas waktunya. Hukum sebab terbatas. Sebab terbatas. Berdasarkan hadis 66, hadis 66 dan 70. Baik, hadis ini kalau ikutkan matan ni mana isi kandungan hadis tu, tempoh pakai huruf ni tak terbatas. Tak terbatas, teruklah. Mana dah. Berbau, apa tahulah. Itu maknanya tak terbatas. Sebenarnya hadis ini maklul ataupun lemah tapi darjatnya maklul. Boleh letak nota apa itu maklul. Catatkan nota. Maklul ialah hadis yang terdapat kecacatannya setelah diperiksa kembali oleh ahli hadis yang mahir dan teliti. Itu makna maklul. Artinya hadis ini bila dia diperiksa oleh ahli hadis didapati terdapat kecacatan dalam hadis ini. Bayangkanlah, hadis ini tidak memberikan waktu. Memakai huruf ni tak ada waktu. Ini dikatakan sebagai dah melampau. Sedangkan hadis yang sebelumnya, hadis yang sahih, dia menerangkan hanya untuk orang musafir 3 hari 3 malam dan orang yang bermukim sehari semalam. Ini bab mengenai tentang khuf. Kita jangan ambil ringan. Terkadang kita perlu juga memakai sarung kaki. Contohnya ketika kita demam sejuk, buka kaki pun, buka stokin pun tak tahan. Maka pada masa itu, kalau kita berwuduk, boleh kita tak payah membuka sarung kaki kita. Kita boleh sapu atas stokin kita. Kalau di rumah, ingat sehari semalam. Kalau kita di dalam musafir, itu 3 hari 3 malam. Ingat tafsiran ni, tafsiran 3 hari 3 malam ni untuk apa? Untuk khuf, untuk sarung kaki. Jangan dijadikan alasan musafir 3 hari 3 malam. Pergi Mekah 2 minggu. Contohnya, buat umrah 3 minggu. 2 minggu. 2 minggu pergi umrah. Musafirnya 3 hari saja. Lepas tu dah tak musafir lagi. Ini silap cara mentafsirkan. Jadi orang musafir ni dia ada 2 kelebihan. Pertama, dia boleh solat berjemaah bersama dengan imam-imam yang di situ laman di Masjidil Haram. Tapi dalam kita berumrah, takkan kita ada di Masjidil Haram. Terkadang kita dibawa berjalan-jalan. Jadi masa kita dibawa berjalan-jalan tu, kita boleh buat jamak qasar sebab kita tak dapat bersama berjemaah. Tetapi kalau di Masjidil Haram,
Ya, kita sentiasa mengikuti waktu. Ikut waktu lah, tak payah buat jamak qasar. Ya, kita buatlah ikut waktu tu. Ya, dengan fadilatnya yang lebih. Jadi kita ikutlah waktu tu. Kecuali kita diajak ya melawat sana, melawat sini, kadang melawat tu sampai seharian. Kita tidak ada di Masjidil Haram lagi. Pada masa itu buatlah jamak qasar supaya menyenangkan kita. Bila singgah satu masjid, kita buat zuhur, kita jamak dengan asar. Jadi lawatan tu tidak menyusahkan. Terkadang setengah kita ni sampai asar, ya zuhur, dia tak buat jamak qasar waktu zuhur. Ya, kemudian ya perjalanan tu sehingga balik ke Mekah maghrib. Dah tak asar. Dah tak buat asar. Ni silap kita lah. Patutnya kita semasa lawatan tu kita buatlah berhenti zuhur, jamak sekali dengan asar. Nanti kita akan melawat sana melawat sini dan balik ke Mekah semula. Kadang sampai Mekah dah maghrib. Mana asar kita? Dah kita tak buat asar. Silap kan? Jangan buat macam tu. Jadi kita tetap musafir lagi. Selagi kita tak balik ke tanah air kita tetap musafir. Kita boleh buat jamak, boleh buat tamam sempurna, solat sempurna, dan juga kita boleh buat jamak qasar selama kita ada kat sana. Jangan tempohkan 3 hari saja, ya. Jadi ingat 3 hari itu untuk apa? Untuk khuf, untuk pakai khuf. Itu hanya 3 hari saja, 3 hari 3 malam. Jadi nampaknya kita punya tajuk habis ke situ. Tajuk ni panjang. Jadi kita biar tangguhkan kepada tajuk baru akan datang, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan membatalkan wudu. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dan dimaklumkan kita punya kuliah ini ditangguhkan sehingga bulan 4. Jadi panjang kita punya cuti, sambung Ramadan dan sambung Syawal sekali, dan insya-Allah kita akan sambung lagi setelah itulah. Kelas-kelas lain katanya cuti. Kelas bercuti sampai bulan April. Kelas akan disambung pada bulan Mei. Jadi bulan 5 lah kita sambung insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama